Baiklah. Jam telah menunjukkan sudah pukul 10.35. Jadi kita akan mulakan pembelajaran kita sekarang. Okey, baiklah. Sebelum kita mulakan pengajaran kita, cikgu nak tanya kamu. Okey, kamu boleh bagi respon kamu boleh respon ataupun kamu respon melalui kamu bercakap ataupun melalui chat ruangan chat. Nanti cikgu akan baca. Okey. Cikgu nak tanya, pada minggu lepas kita belajar mengenai tajuk apa? Tajuk apa yang kita belajar pada minggu lepas? Siapa yang tahu kita belajar tajuk apa pada minggu lepas? Tamadun India. Tamadun India. Tak, kita pada minggu lepas kita tak baca Tamadun India tu dah lama dah. Okey. Dia kata perkembangan pendidikan dalam betul. Okey, kita belajar tentang perkembangan pendidikan di tamadun Cina kan. Di mana kita ada belajar ada tiga objektif kan. Yang pertama kita belajar tentang perkembangan pendidikan. Okey, dalam perkembangan pendidikan tu kita ada belajar tentang tokoh-tokoh kan. Okey, contoh dia tokoh Confucius kan yang telah membuat ajaran Konfusianisme. Okey, yang menjadi ajaran untuk peperiksaan dekat tamadun Cina. Okey, lepas tu kita belajar mengenai matlamat sistem pendidikan yang terdapat ada 5. Okey, salah satu dia lulus dalam peperiksaan. Lepas tu ada membezakan golongan elit dan golongan rakyat kan. Okey, itu adalah antara matlamat dia. Okey, dan objektif yang ketiga adalah kita belajar mengenai tahap sistem pendidikan dekat tamadun Cina. Okey, ada 3. Tahap rendah, tahap menengah dan tahap tinggi. Okey, itu adalah merupakan selingan mengenai kita belajar mengenai tajuk pada minggu lepas. Okey. Jadinya kita akan sambung pembelajaran kita mengenai tamadun Cina. Tapi pada hari ini kita akan belajar mengenai ada 5 perkara atau 5 objektif yang perlu kamu tahu dalam pembelajaran kita pada hari ini. Okey. Yang pertama adalah mengenai peperiksaan. Okey, yang kedua adalah ciri-ciri sistem peperiksaan perkhidmatan awam. Yang ketiga adalah senarai lengkap 9 buku suci. Yang keempat adalah tahap peperiksaan perkhidmatan awam. Dan kelima adalah proses membuat kertas. Maknanya ada 5 perkara yang kamu perlu tahu untuk pembelajaran kita pada hari ini. Okey, ini adalah merupakan sambungan daripada pembelajaran kita pada minggu lepas. Okey, baiklah. Jadi kita akan mulakan pembelajaran kita pada hari ini dengan objektif yang pertama iaitu peperiksaan. Jadi kita akan tengok apa itu peperiksaan. Okey. Peperiksaan perkhidmatan awam merupakan komponen paling penting dalam sistem pendidikan dan kehidupan masyarakat Cina. Okey, sebab apa? Sebab masyarakat Cina ni dia lebih pentingkan daripada aspek pendidikan kan. Dalam pentadbiran, dalam ekonomi semua, tamadun Cina dia memberatkan tentang sistem pendidikan. Okey. Peperiksaan membolehkan seseorang menerima penghormatan dan meningkatkan taraf sosial ke arah kehidupan yang lebih baik. Okay? Padanya dekat tamadun Cina ni, seseorang tu yang lebih berpendidikan dia akan lebih dipandang tinggi. Dan contohnya kalau dia seorang dulu dia adalah merupakan seorang petani kan, dia anak petani. Lepas tu kalau dia lulus, nanti kamu akan tengok lulus dalam peperiksaan ni, dia boleh menaikkan taraf kehidupan dia dengan mendapat jawatan dekat berkhidmat dengan kerajaan. Okey. Sistem peperiksaan yang awal mula diperkenalkan ketika pemerintahan Maharaja Wu dalam dinasti Han. Dalam dinasti. Cuba buka suara dulu. Okey. Maharaja Wu dalam dinasti Han pada tahun 29 sebelum Masihi dan kekal hingga tahun 1905 apabila dimasukkan oleh Maharani Dowager Cixi. Okey, maknanya sistem pendidikan dekat tamadun Cina ni dia bermula semasa dinasti Han, semasa Maharaja Wu, dan dimasukkan. Maknanya dimasukkan, dia tidak dilakukan lagi semasa zaman Maharani Dowager. Okey. Itu adalah mengenai peperiksaan. Okey, seterusnya kita akan lihat
mengenai objektif yang kedua iaitu ciri-ciri sistem peperiksaan perkhidmatan awam. Okey, kita akan tengok ciri-ciri dia. Okey. Ciri-ciri dia adalah peperiksaan yang sangat kompetitif. Maknanya peperiksaan dekat Tamadun Cina ni dia kompetitif ni bermakna dia mendapat saingan yang kuat. Okey, sebab apa? Sebab orang dekat rakyat biasa ni dekat Tamadun Cina ni dia memandang pendidikan tu sangat tinggi. Jadinya mereka akan bersaing. Okey. Hanya lelaki dibenarkan menduduki peperiksaan tanpa mengira latar belakang dan status sosial. Maknanya hanya lelaki je yang akan menjawab peperiksaan kat Tamadun Cina ni. Sebab apa? Sebab dia boleh meningkatkan status sosial dia. Macam cikgu cakap tadi, dia daripada seorang yang bekerja petani, dia boleh berkhidmat dekat kerajaan dengan lulus peperiksaan. Okey, seterusnya kita tengok mengekalkan tradisi dan budaya Cina, terutamanya ajaran Konfusianisme. Maknanya dekat peperiksaan tu dia berkait dengan tradisi dan budaya Cina, iaitu tentang ajaran Konfusianisme. Okey, lepas tu larangan terhadap sebarang bentuk perubahan bagi mengekalkan keaslian tradisi Cina. Maknanya peperiksaan Cina ni dia berkait dengan Konfusianisme tu. Okey, jadi dia tak ada perubahan dan dia untuk mengekalkan tradisi Cina. Okey, tradisi Cina tu dia mengikut ajaran Konfusianisme. Okey, itu ciri-ciri dia. Okey, betul kita akan tengok ciri-ciri dia yang lain. Okey, lulus dalam peperiksaan merupakan matlamat utama pendidikan bagi seorang anak lelaki. Maknanya lelaki lah. Kan? Lelaki dia kena jawab dalam peperiksaan tu untuk lulus. Okey, seseorang calon yang berpotensi akan menerima tajaan daripada penduduk kampung dengan harapan calon yang dipilih itu akan berjaya dalam peperiksaan seterusnya menaikkan nama keluarga, kaum dan kampung tersebut. Okey, seperti yang kita dah tadi kan. Sekiranya seseorang tu dia lulus dalam peperiksaan, jadi dia dapat berkhidmat dengan kerajaan. Dengan dia dapat berkhidmat kerajaan, jadinya dia dapat menaikkan nama keluarga dia, kaum dia dan kampung dia. Jadi dia dapat menjadikan kampung dia lah macam dapat sumbangan lah daripada kerajaan. Bila seorang yang jadi rakyat kepada yang lulus ni, jadi dia dapat bantuan daripada kerajaan. Sebab kalau dia berkhidmat dekat kerajaan, jadi dia boleh bantu kampung dia. Okey, lepas tu kita akan tengok ciri-ciri yang lain. Sistem peperiksaan ini dikawal dengan ketat, okey, di mana sistem yang sama dilaksanakan di seluruh empire dan mereka yang didapati meniru akan dikenakan hukuman. Okey, maknanya sama je dengan sekarang tu. Kalau kita jawab exam, kalau kita meniru akan menerima hukuman. Okey. Bagi mengelakkan penipuan, calon akan dikurung sebelum peperiksaan berlangsung. Maknanya calon-calon yang akan mengambil peperiksaan ni, okey, mereka akan dikurung, okey, diletakkan di dalam satu bilik. Okey, jadinya dekat situ diorang akan study lah, akan belajar sebelum peperiksaan berulang. Okey, sebab apa diorang dikurung? Disebabkan sistem peperiksaan yang ketat dan kompleks. Hanya mereka yang lulus dengan cemerlang akan diserapkan ke dalam sistem perkhidmatan kerajaan. Okey, maknanya siapa yang lulus dia boleh berkhidmat dengan kerajaan. Okey, peperiksaan berkisarkan pada kandungan 4 buku atau the 4 books dan 5 kitab the 5 klasik yang dikenali sebagai 9 buku suci. Okey, maknanya peperiksaan dekat Tamadun Cina ni dia berkait atau berkisahkan dengan terhadap 9 buku suci. Okey, yang dikenali sebagai 9 buku suci. Okey, yang terkandung kepada the 4 books dan 5 the 5 klasik. Okey, itu adalah mengenai ciri-ciri sistem peperiksaan perkhidmatan awam. Ada tak yang nak tanya cikgu mengenai ciri-ciri sistem peperiksaan awam di Tamadun Cina ni? Okey, kalau tak ada, kita akan pergi kepada objektif kita yang seterusnya, iaitu senarai lengkap 9 buku suci. Jadinya kamu kena tahu tajuk-tajuk buku-buku yang dijadikan soalan dekat dalam peperiksaan dekat Tamadun
tamadun Cina ni. Okey, kita akan tengok yang pertama the four book. Maknanya kalau the four book ni dia terdapat 4 lah. 4 buku. Yang pertama adalah The Analect of Confucianism. Maknanya dia berkait dengan Confucius lah. Confucius. Okey, lepas tu dia yang kedua adalah The Mencius. Maknanya dia berkait dengan Mencius. Okey, lepas tu buku yang ketiga adalah The Great Learning. Maknanya dia adalah pembelajaran yang terbaik. Okey, lepas tu yang terakhir adalah The Doctrine of the Mean. Maknanya buku yang keempat ni dia mengisahkan tentang maksud doktrin. Okey, doktrin dia berkait dengan undang-undang. Okey, itu adalah the four book. Okey, yang pertama The Analect of Confucius. Maknanya dia berkait dengan Confucius, kehidupan Confucius. Lepas tu yang kedua adalah The Mencius. Dia berkait dengan Mencius. Okay, ini maknanya yang dua ni dia berkait dengan ajaran Confucius lah. Okey, lepas tu yang ketiga adalah The Great Learning. Maknanya dia adalah pembelajaran yang terbaik. Okey, yang terbaik tu mungkin cara-cara dia belajar, cara-cara nak belajar Confucius tu. Okey, yang keempat adalah The Doctrine of the Mean. Maknanya masuk doktrin itu maksud undang-undang. Okey, itu adalah yang pertama, itu the four book. Okey, lepas tu kita akan tengok the five classic. Okey, yang pertama adalah The Book of Song. Maknanya dia mengisahkan tentang lagu. Okey. Okey, tak apa. Cikgu faham. Okey, lepas tu yang kedua adalah The Book of History. Maknanya dia berkait dengan sejarah. Okey. Lepas tu buku yang ketiga adalah The Book of Deeds. Okey, ini cikgu tak pasti. Okey, betul. Yang keempat adalah The Book of Change. Maknanya buku yang mengisahkan tentang perubahan. Okey, lepas tu yang terakhir adalah The Spring and the Autumn Annal. Maknanya dia berkait dengan musim sejuk dan musim panas. Okey, itu adalah senarai lengkap 9 buku suci Okey, yang dia terbahagi kepada dua, iaitu the four book dan the five classic. Okey. Okey, jadinya kita akan pergi kepada aktiviti seterusnya, iaitu tahap peperiksaan perkhidmatan awam. Okey, kita akan tengok tahap-tahap peperiksaan perkhidmatan awam. Okey, yang pertama adalah tahap pertama yang dikenali sebagai Zucai. Okey, yang kedua adalah tahap kedua, iaitu kita panggil Juren, dan tahap ketiga adalah kita panggil tahap Jinshi. Jadi kita akan tengok ciri-ciri tahap peperiksaan dekat tamadun Cina ni. Okey. Okey, kita akan pergi kepada tahap yang pertama yang dikenali sebagai Zucai. Okey. Dijalankan pada peringkat daerah. Okey, maknanya dia akan dilakukan di peringkat daerah. Okey, terbuka kepada semua orang, maknanya semua orang boleh, yang lelaki saja Okey, betul. Diadakan 2 kali setiap 3 tahun. Maknanya setahun setengah sekali lah. Maknanya 3 tahun 2 kali. Okey. Tempoh peperiksaan ialah sehari. Maknanya mereka jawab peperiksaan ni dalam sehari. Bilangan calon antaranya adalah 500 hingga 2000 orang. Okey, maknanya setiap kali peperiksaan yang dilakukan seramai 500 hingga 2000 orang yang akan menjawab peperiksaan tersebut. Okey, dan kadar kelulusannya adalah 1:35. Maknanya dalam 35 orang hanya seorang je yang akan lulus. Okey, kalau 70 maknanya 2 orang. Macam tu. Itu adalah tahap pertama. Okey, kita akan tengok tadi dia terbuka, dia akan melalui peringkat daerah. Itu terbuka kepada semua orang, iaitu hanya kaum lelaki. Dia diadakan 2 kali setiap 3 tahun. Betul, tempoh peperiksaan dia adalah sehari saja. Lepas tu bilangan calon antara 500 hingga 2000 orang, dan yang terakhir adalah kadar kelulusan dia adalah 1:35. Okey. Daripada tahap yang kedua, okey, ni tahap yang lebih tinggi sikit daripada Zucai tadi. Okey, itu kita panggil Juren. Okey, dia dijalankan di ibu kota daerah. Yang tadi tu yang Zucai tu dia dilakukan dekat daerah. Okey, yang ni dekat ibu kota daerah. Okey, hanya terbuka kepada calon yang telah lulus tahap pertama. Maknanya yang lulus dekat exam peperiksaan dekat yang tahap Zucai tu saja yang boleh untuk join tu apa? Mintai menyertai untuk tahap kedua ni. Okey, lepas tu diadakan 3 tahun sekali. Maknanya 3 tahun sekali. Yang tadi tu 3 tahun 2 kali. Okey, ini 3 tahun sekali. Tempoh peperiksaan adalah 3 hari. Okey, yang tadi tu satu hari saja. Okey, bilangan calon antara 4,800 hingga 10,000
orang. Okey, maknanya yang ni lebih ramai daripada yang tahap pertama kan. Sebab apa? Sebab dia 3 tahun sekali kan. Yang tadi tu 3 tahun 2 kali. Okey. Lepas tu kadar kelulusannya adalah 1/120. Maknanya daripada 120 orang hanya seorang saja. Kalau yang untuk tahap Zucai tadi dia 1/1/35 ya. Jadi maknanya tahap kedua ni lebih susah lah. Lepas tu kita akan pergi kepada tahap yang ketiga, iaitu kita sebut sebagai Jinshi. Okey. Dia dijalankan di ibu kota kerajaan. Okey, maknanya dia macam dekat Malaysia ni, dia akan dilakukan dekat ibu kota kerajaan kita. Siapa tahu ibu kota kerajaan kita dekat mana? Ibu kota kerajaan Malaysia. PJ. Okey, betul. Muhammad Jamil kata dekat PJ, Putrajaya. Kita punya ibu kota kerajaan kita dekat Putrajaya, bukan Kuala Lumpur. Kuala Lumpur tu ibu negara. Okey, ibu negara, tapi dia bukan kerajaan. Sebab apa? Sebab Kuala Lumpur tu dia hanya untuk sektor ekonomi dan perdagangan. Okey, kalau Putrajaya ni dia melibatkan tentang sektor kerajaan. Maknanya sebab apa? Kalau kamu pergi kat Putrajaya, kamu boleh jumpa pelbagai sektor tentang kementerian pejabat Perdana Menteri pun dekat Putrajaya ya, bukan dekat Kuala Lumpur. Kalau orang tanya Kuala Lumpur tu apa, dia memang ibu negara, tapi kalau untuk pentadbiran dekat Malaysia adalah Putrajaya. Okey, syabaslah kepada siapa tadi nama dia. Cikgu tahu, tak pesan tadi. Betul kita punya ibu pentadbiran kita dekat Putrajaya. Okey. Okey, dia akan diadakan 3 tahun sekali. Okey, dia sama dengan tahap kedua tadi. Okey, lepas tu tempoh peperiksaan dia selama 13 hari. Okey, dia lebih lama kan. Okey, yang tadi tu tempoh dia 3 hari. Yang ini 13 hari. Okey, dia lebih 10 hari. Okey. Ni adalah 3 tahap dekat peperiksaan dekat tamadun Cina. Okey, ada tak sebarang pertanyaan mengenai tahap peperiksaan dekat tamadun Cina ni? Okey, tahap pertama Zucai, tahap kedua Juran dan tahap ketiga adalah Jinshi. Okey, maknanya tahap yang ketiga tu dia lebih susah dan lebih kompetitif kan cikgu tadi, bersaing. Okey, kalau tak ada, jadi kita akan pergi kepada ciri-ciri sistem peperiksaan perkhidmatan awam. Mungkin dia sambungkan dengan objektif yang kedua tu Okey, mereka yang lulus dalam peperiksaan ini akan diserapkan ke dalam perkhidmatan awam kerajaan serta membolehkan pelbagai keistimewaan berdasarkan tahap kelulusan mereka. Okey, kalau contoh dia macam mana Okey, kalau kamu nak bekerja dekat sektor perkhidmatan awam dekat Malaysia ni, kamu kena lulus, dia ada exam kita panggil sebagai SPA, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. Kalau kamu nak jadi bekerja dengan kerajaan dekat Malaysia ni yang cikgu cerita dekat Malaysia ni, kamu kena kalau kamu nak jadi polis ke, kamu jadi bomber ke, tu kamu kena mohon. Nanti kalau kamu dah habis belajar ni kan, kalau kamu dah habis SPM, kamu boleh mohon untuk bekerja dekat perkhidmatan awam dekat Malaysia ni. Kita panggil tu ada sebagai SPA. Nanti kamu tahulah. Dia sama dengan tamadun Cina ni, bila kamu dulu dekat dalam peperiksaan yang dilaksanakan, jadinya kamu boleh berkhidmat dekat dalam sektor perkhidmatan awam dekat tamadun Cina ni. Sama dengan dekat Malaysia sekarang ni. Kalau kamu lulus dekat ujian SPA tu, kamu boleh berkhidmat dekat perkhidmatan awam. Okey. Calon yang lulus peperiksaan tahap pertama, ini tahap pertama yang Zucai tadi tu, yang dilakukan dekat daerah je. Okey, yang akan memperoleh butang keemasan yang akan diletakkan pada topi mereka. Kalau kamu perasan, kalau kamu tengok cerita Cina kan, dia orang kan ada pakai topi yang warna hitam yang macam yang ni naik, lepas tu yang ni ada bengkok tu kot. Okey, lepas tu dia akan letak butang emas dekat topi tu dan diterima sebagai kaki tangan kerajaan peringkat rendah. Okey. Dan menyertai majlis santapan diraja. Okey. Kalau kamu nak tahu, dekat masa-masa tamadun Cina ni, orang biasa dia tak boleh tengok wajah maharaja Cina tau. Kalau orang biasa ni, rakyat biasa ni, kalau dia melihat wajah maharaja Cina ni, dia akan dihukum bunuh. Itu adalah merupakan undang-undang lah. Okey, peraturan dekat tamadun Cina ni. Jadi siapa yang boleh tengok wajah maharaja Cina ni? Hanya orang yang
berkhidmat dengan perkhidmatan bintang awam. Okey, maknanya itu dah menyertai majlis santapan diraja. Maknanya dia boleh lah melihat wajah Mahathir, tapi dia tak boleh melihat secara inilah, secara pun macam kamu dapat lihat muka cikgu kan. Mahathir Cina tu dia akan pakai macam kita panggil apa, macam tirai lah. Jadi dia boleh tengok sikit-sikit je lah. Kalau yang betul-betul boleh tengok fully muka Mahathir Cina ni selalunya yang pembesar yang betul-betul yang berkhidmat dekat istana. Okey. Okey, lepas tu kita akan tengok ciri-ciri dia. Bagi calon yang lulus peringkat ketiga akan mendapat kedudukan dan pangkat tinggi. Okey, yang itu pangkat rendah kalau untuk peperiksaan yang peringkat pertama tu, okey, pangkat yang tinggi dan memperoleh pelbagai keistimewaan yang lain, bukan sahaja untuk dirinya tetapi keluarga dan kampungnya. Okey, maknanya kalau kamu yang lulus dekat peringkat yang ketiga ni dia dapat banyak kelebihan lah. Jadi dia boleh bantu dia punya kampung, kampung kan, dia boleh bantu kampung dia. Jadi dia boleh majukan kampung dia lah. Okey, sebab kalau kamu berkhidmat dengan kerajaan, jadi kamu boleh dapat banyak dana. Okey, tu senang je macam tu. Okey, lepas tu kita akan tengok ciri-ciri sistem peperiksaan lagi. Okey, sistem peperiksaan untuk memilih kaki tangan kerajaan telah menjadi contoh kepada negara di dunia dan diamalkan sehingga ke hari ini kan. Kamu yang cikgu cerita tadi kan, Malaysia pun sama. Okey, samalah juga dengan peperiksaan ni macam zaman cikgu dulu. Okey, ni zaman cikgu dulu, kalau untuk form 3 kami panggil PMR tau dulu, PMR. Macam kamu sekarang PT3, tapi tahun ni pula PT3 tak lakukan kan. Okey, contoh ni cikgu bagi contoh. Masa cikgu dulu, masa zaman cikgu jawab PMR kan, form 3. Kalau kamu dapat keputusan yang cemerlang, kamu akan masuk kelas sains. Okey, kalau kamu dapat keputusan yang agak kurang sikit, jadi kamu akan masuk kelas yang bawah-bawah. Itulah kan. Okey. Ini contohlah maknanya. Sebab apa? Sebab dengan peperiksaan ni kita boleh mengetahui tahap kebijakan seseorang tu. Okey. Dia sama dengan taman di China ni. Okey, maknanya sistem peperiksaan ni memilih kaki tangan kerajaan. Okey. Contohnya kalau dekat SPA tu, kalau kamu lulus, kamu boleh jadi berkhidmat dekat perkhidmatan awam. Jadi kamu kena bijak lah. Okey, sistem ini telah melahirkan banyak sarjana seperti Dong Zonshu. Okey, ni dia punya tokoh-tokoh sarjana, itu tokoh-tokoh tentang pendidikan dekat tamadun Cina itu. Okey, sepertinya Dong Zonshu yang merupakan sarjana Confucius terkemuka. Maknanya dia adalah belajar mengenai, dia pakar mengenai sarjana Confucius dan sejarawan Cina pertama, iaitu nama dia Sima Qian. Okey, mana ada dua tokoh. Yang pertama adalah Dong Zonshu, yang kedua adalah sejarawan ni kamu tahu mana dia berkait dengan sejarah, iaitu Sima Qian. Okey, yang menulis karya bertajuk Xinji. Okey, nanti kamu boleh tengoklah Xinji ni berkait dengan apa. Kalimat Xinji ni dia berkait dengan tentang sejarah tamadun Cina. Okey, karya ini mengisahkan tentang sejarah Cina hingga tahun 90 sebelum Masihi. Okey. Perkembangan dalam bidang sosial, terutama pendidikan. Okey, pendidikan ni diletakkan di bawah bidang sosial ya. Okey, pada zaman Qin dan zaman Han, dinasti Qin dan dinasti Han sangat bergantung pada keamanan yang wujud dalam kerajaan tersebut. Okey, maknanya bila adanya pendidikan ni, kamu dapat wujudkan perundangan, undang-undang. Jadi dengan ada undang-undang ni, kamu boleh wujudkan keamanan dalam sebuah kerajaan tu. Okey, maknanya seorang tu tak adalah boleh buat sesuka hati dia kan. Jadinya bila ada undang-undang ni, tingkah laku manusia ni akan dapat dikawal dan memberi hak sama rata. Okey, dia dapat memberi keadilan. Okey. Okey, itu adalah kita punya ciri-ciri sistem peperiksaan perkhidmatan awam. Ciri-ciri sistem peperiksaan awam ni dia panjang dan dia banyak sikit. Ada tak pertanyaan mengenai ciri-ciri sistem peperiksaan perkhidmatan awam dekat tamadun Cina ni? Sebelum kita pergi kepada objektif kita yang terakhir. Okey, jadi ni kita akan pergi kepada objektif kita yang terakhir, iaitu berkait dengan proses membuat kertas. Okey, jadi kita akan tengok. Okey, untuk langkah yang pertama, untuk membuat kertas ni adalah mengumpulkan bahan kulit pokok, sepihan rami kain dan jaring ikan. Maknanya ada 3 bahan yang diperlukan untuk membuat kertas. Yang pertama itu bahan kulit pokok. Kamu tahu kan kulit pokok kan?
Okey, dia bukan kulit pokok yang biasa tu. Kalau kulit pokok yang kayu-kayu balak lah, yang besar-besar tu kan. Okey, lepas tu serpihan rami kain macam baju ni. Okey, tapi tak adalah macam ni. Ni nylon. Okey. Dan jaring ikan. Jaring jala. Okey. Lepas tu langkah yang kedua itu dia rendam di dalam air. Lepas tu dia akan direndam di dalam air. Tiga-tiga bahan tersebut akan direndam di dalam air. Okey, lepas tu persiapan untuk merebus, maknanya dia akan membuatkan tempat untuk merebus lah. Kamu akan menghidupkan api. Okey, lepas tu langkah yang keempat itu membuat proses merebus. Jadi dia dah panaskan, jadi dia akan merebuskan tiga bahan tersebut. Itu langkah keempat. Okey, terusnya langkah yang kelima, mengumpulkan rebusan di dalam satu bekas. Lepas dia dah rebuskan bahan-bahan tersebut, dia akan letakkan dalam satu bekas. Dan langkah yang keenam, dikacau hingga menjadi cecair yang pekat. Okey, dia akan menjadi cecair. Okey, macam molekul lah kita panggil. Okey, lepas dah jadi cecair, lepas tu dihamparkan pada tikar. Maknanya dihamparkan tu dia celup. Okey, dia ambil tikar, kamu tahu kan tikar. Lepas tu dia buat yang kayu tu kan, yang segi empat tu, lepas tu dia dihamparkan. Hamparkan tu maknanya dia celup. Okey, dia celup bagi serata. Lepas tu dijemurkan pada matahari. Maknanya dia jemurkan dekat matahari lah. Untuk dia kan cecair kan, cecair yang pekat tu. Jadinya dia akan dijemur. Jadi dia akan kering kan. Dia akan tunggu kering, dan last kali dia akan, kertas yang sudah siap akan disusun. Jadi maknanya dia ada 9 proses dalam membuat kertas dekat tamadun Cina. Yang pertama, dia kena kumpulkan 3 bahan, iaitu kulit pokok, serpihan rami kain dan jaring ikan. Lepas tu dia rendam dekat dalam air. Lepas tu dia rebus. Dia buat persiapan lah nak rebus. Lepas tu dia rebus. Lepas tu dia kumpulkan dalam satu bekas yang besar lah. Okay. Lepas tu dia akan letakkan, dan dia akan lepas dia dah letak dalam bekas tu, dia akan dikacau hingga menjadi cecair yang pekat. Lepas tu dia akan dihamparkan pada tikar. Okey, maknanya dia akan celup tu. Lepas tu dia akan dijemur. Lepas dia jemur, dia dah kering, dia akan jadi kertas. Okey. Nampak macam rumit kan? Okey, kalau zaman sekarang kita dah ada teknologi kan. Kita dah ada mesin kan. Letak je pokok, batang kayu tu, pusing, dah boleh jadi kertas. Kalau yang ni zaman yang dululah. Okey, dia nampak komplit lah. Dia complicated lah. Dia macam susah sikit lah kan zaman dulu kan. Zaman sekarang ada beli mesin, pusing pokok tu, dia potong pokok, dah jadi kertas. Okey, itu adalah mengenai proses membuat kertas. Jadinya kita sudah habis untuk belajar pembelajaran kita pada hari ini. Okey, sebelum kita masuk ke bahagian aktiviti, ada tak pertanyaan untuk pembelajaran kita tadi? Tak kisahlah mengenai tahap peperiksaan ke, mengenai proses membuat kertas ni ke, whatever lah, tak kisah. Sebelum kita pergi kepada aktiviti kita. Kalau nak buat kulit buku pakai apa je? Kulit buku. Yang macam ni ke? Ni. Siapa ni? Ya, okey, jap. Ya, samalah. Ini pun kulit pokok lah, daripada kulit pokok lah. Tapi kenapa dia nampak licin, dia dah campur dengan lilin lah. Lilin ke? Lilin lah, rasa lilin ni. Jadi dia keras sikit. Selalunya benda-benda yang berkertas ni dia datang pada pokok. Okey. Yang ni nampak lawa lah. Macam mungkin yang tu dia tak adalah selembut macam yang buku kita pakai ni. Dia macam, dia kertas lah juga, tapi dia tak ada macam lembut sangat lah. Dia tak serat masa cikgu, dia tak cantik sangat. Dia tak adalah macam seputih buku kita ni. Dia macam, dia kertas juga, tapi dia tak adalah macam lembut macam ni. Dia macam kasar sikit lah. Okay. Dan dia besar lah. Dia besar. Selalunya zaman-zaman dulu ni, kalau penghasilan satu benda ni, dia besar. Kalau kamu tengok ciptaan telefon yang pertama dia besar macam ni. Dia besar. Itu zaman sekarang dah kecil, nipis. Makin lama makin nipis.
Sampai yang tak nampak pun dia teknologi sekarang Okey, jadi ni kita akan masuk ke bahagian aktiviti kita. Okey, bahagian aktiviti kita adalah berkait dengan langkah-langkah proses membuat kertas. Jadinya okey, kamu boleh nampak kan skrin ni, skrin kat cikgu ni. Okey, dia ada 9 langkah Tadi cikgu ada ajar kamu 9 langkah. Okey, jadinya untuk aktiviti ni kamu boleh rujuk buku teks kamu, buku teks sejarah tingkatan 1 tu, muka surat 153. Jadinya kamu kena bagi cikgu langkah-langkah dalam membuat proses kertas ni. Okey, jadinya sekarang pukul 11 ke 11.10. Okey. Cikgu nak bagi berapa minit tak lama pukul 11 5 minit 10 minit kejap ikut. Okey, pukul 11.07 minit lah. 11.07 minit kita akan bincangkan jawapan kita ni. Okay, ada dua skrin. Jadi 11.07 minit kita akan bincang. Kamu boleh rujuk buku teks muka surat 153 untuk kita punya aktiviti ni. Jadi lepas tu daripada 11.07 minit kita akan 11.07 minit pula. 11.17. Okey. 11.17 kita akan bincangkan jawapan kita. Boleh kelas? Okey, boleh. Okey, 11.17 kita bincangkan jawapan kita. Yang baru masuk apa semua, kamu jangan lupa tuliskan nama untuk dekat ulangan chat dan nama kamu dekat link dekat WhatsApp kumpulan untuk kehadiran. Okey. 11.17 kita bincang jawapan.
Okey, tinggal lagi 1 minit. Jadi lagi 1 minit lagi, jadi kita akan bincangkan mengenai latihan kita ya. Okey, tak apa. Bateri nak habis Biasalah tu kalau guna Google Meet, memang dia makan bateri kuat sikit. Sebab tu kalau nak mulakan kelas, kena pastikan bateri. Tapi kena tengok jugalah jenis telefon yang kita guna kan. Kalau yang smartphone tu tak ada sangat lah kot. Kalau telefon biasa-biasa tu, dia perlukan bateri yang kuat lah. Okey, sekarang sudah jam telah menunjukkan pukul 11.17 pagi. Jadi jadinya inilah waktunya kita untuk berbincang mengenai latihan kita. Okey kelas, jadi kita akan bincangkan tentang latihan kita. Baiklah, latihan kita iaitu mengenai langkah-langkah proses pembuatan kertas. Jadi kita kena jawab dengan betul lah. Okey, boleh tak siapa bagi tahu cikgu langkah yang pertama dalam proses membuat kertas? Pelajar? Ada tak? Langkah yang pertama untuk proses membuat kertas. Kamu boleh type Jadi cikgu boleh baca. Kita cikgu akan bagi jawapan yang pertama. Okey, jawapan yang pertama adalah mengumpulkan bahan pokok, jerami, kain dan serpihan rami kain. Okey. Ni adalah kita punya untuk langkah yang pertama, iaitu mengumpulkan bahan kulit pokok, serpihan rami kain dan jala ikan. Okey. Lepas tu, boleh tak siapa bagi tahu cikgu untuk langkah yang kedua? Langkah yang kedua dalam proses pembuatan kertas. Langkah yang kedua. Kalau kamu tengok gambar apa yang mereka tengah buat tu. Okey, langkah yang kedua adalah direndamkan di dalam air. Okey, langkah yang kedua adalah direndamkan di dalam air. Okey, langkah yang ketiga. Okey, langkah yang ketiga adalah membuat persiapan untuk merebus. Itu adalah langkah yang ketiga.
Okey, kalau untuk langkah yang keempat adalah proses rebus. Jadi dia akan direbus. Okey, kalau yang kelima adalah mengemaskan di dalam satu bekas. Okey, ini adalah langkah yang kelima. Langkah kelima adalah mengumpulkan bahan rebusan di dalam satu bekas. Okey, lepas tu langkah yang keenam. Untuk langkah yang keenam adalah dikacau hingga menjadi cecair yang pekat. Okey, lepas tu yang ketujuh, dihamparkan di atas tikar. Dihamparkan pada tikar. Dihamparkan pada tikar. Lepas tu yang ke-8, dijemurkan pada panas matahari. Okey, dijemurkan pada panas matahari. Okey, dan yang terakhir akan Okey. Okey, ini adalah untuk kita punya jawapan untuk aktiviti kita pada mengenai tentang langkah proses pembuatan kertas. Okey, yang pertama adalah mengumpulkan bahan kulit pokok, serpihan rami kain dan jala ikan. Yang kedua adalah direndamkan di dalam air. Yang ketiga, persiapan untuk merebus. Yang keempat adalah proses merebus. Yang kelima adalah mengumpulkan bahan rebusan di dalam satu bekas. Yang kelima adalah dikacau hingga menjadi cair yang pekat. Yang kelima adalah dihamparkan pada tikar. Yang ke-8 dijemurkan pada panas matahari. Dan terakhir adalah kertas yang sudah siap akan disusun. Jadinya kita sudah selesai untuk bahagian aktiviti kita. Okey, jadinya kita akan pergi kepada sesi pertanyaan lah. Okey, ada tak sebarang pertanyaan yang ingin diajukan mengenai pembelajaran kita pada hari ini ataupun pembelajaran kita pada minggu lepas, ataupun apa-apa perkara yang ingin ditanya kepada cikgu? Ada tak pelajar sebarang pertanyaan? Kamu masih ada lagi kan? Ada. Sekarang 9.25. Okey, tak apa. Dah pukul 9.25. Okey, jadinya tak ada sebarang pertanyaan. Okey. Jadinya sebelum cikgu tamatkan kelas cikgu, jadinya cikgu okey, jadi cikgu akan bagi, sebab kita dah habis untuk kita punya bab 7 ni, iaitu mengenai peningkatan tamadun. Okey. Pada minggu hadapan kita akan masuk untuk bab yang terbaru. Okey, itu bab 8 dan bab terakhir untuk kamu punya pembelajaran, iaitu mengenai tamadun Islam. Okey. Jadinya lepas kita dah habisnya tamadun ni, cikgu akan bagi latihan lah untuk keseluruhan kamu punya mengenai bab yang 7 ni. Cikgu akan bagi kamu latihan dalam bentuk Google Form. Okay, jadi kamu kena buat lah. Cikgu akan share dekat dalam grup kelas. Okey.
Okey, lepas tu cikgu nak ucapkan terima kasih sebab sudi join tu apa? Menyertai okey. Join kelas kita pada pagi ni sebab kamu yalah. Sebab ada yang tak masuk kelas jadi kamu masuk Tapi kalau kelebihan yang orang masuk dalam kelas ni dia dapat ilmu dan lebih dapat lebih banyak kefahaman. Okey. Okey, jadinya terima kasih. Okey, terima kasih sebab join kelas cikgu. Okey, jadinya kamu boleh left apa? Keluar. Okey, kamu boleh left lah untuk Google Meet ni. Okey, sekian, terima kasih ya. Kalau sebarang apa-apa maklumat, cikgu akan sampaikan dekat dalam grup kumpulan. Tapi jangan lupa kehadiran dan nama kamu dekat ruangan chat. Sebab cikgu nak attend kehadiran kamu dekat laporan PDPR. Sebab cikgu ada laporan PDPR yang nak kena hantar dekat JPN ya. Kehadiran kamu lah. Kehadiran kamu dan laporan PDPR. Okey kelas? Okey. Terima kasih cikgu. Ya, sama-sama. Dah left dulu. Ya, sama-sama.